Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni Kak Syida bergiliran dengan Kak Liza sebagai moderator. Okey, boleh Kak? Okay, kita boleh mulakan ya, pukul 10.30 dah ya. Boleh Kak. Teruskan Kak. Masa ni takut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqih fi kulli ta'alim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dan juga Ustaz yang dihormati. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung pada sesi seterusnya pada ayat ke-8 insya-Allah saya. 8. So dengan tidak melengahkan masa lagi, kita teruskan pada ayat 8 di mana yang lepas tu ayat 7 tu di mana Allah jawab doa Nabi Nuh Ustaz ya, sebab akibat daripada perbuatan umat dia lah yang mensyirikkan Allah. So dengan itu kaedah serahkan pada Ustaz, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini pertemuan kita buat siri yang ke-10 kalau tak silap saya. Kita masih lagi membincangkan tentang tadabbur surah Al-Mu'minun. Jadi kita akan memberikan tumpuan pada pagi ini seperti yang dimaklumkan oleh Kak Syidah sebentar tadi, iaitu kita akan menyebutkan tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Siri pada pagi ini, kelas kita pada pagi ini merupakan siri yang terakhir untuk kita melihat, mengambil pengajaran tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam yang terletak pada ayat nombor 23 sehinggalah kepada ayat nombor 30. Yang mana alhamdulillah pada kuliah yang lalu pada ayat 23 kita telah menemui ayat 23 ini dakwah seruan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam adalah mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat nombor 24 Allah menceritakan tentang apakah respon, apakah tindakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Nuh. Di antaranya adalah ketua-ketua, pembesar-pembesar kaum Nuh yang mana mereka tidak bersetuju, mereka membangkang, mereka menolak apa yang diseru oleh Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita lihat pada ayat nombor 24 ni, kita akan jumpa lebih kurang ada 3 ya, ada 3 penolakan yang dilontarkan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Allah Nuh. Yang pertama, kalau kita tengok ke 1, 2, ada 4 sebenarnya. Ada 3. Yang pertama, mereka merasa pelik dan janggal bahawa pelantikan Rasul itu di kalangan manusia. Yang kedua, mereka menuduh Nabi Allah Nuh ada kepentingan peribadi. Yang ketiga,
mereka mengatakan bahawa apa yang Nabi Allah Nuh buat itu adalah benda perkara yang mereka tak pernah jumpa. Maknanya mereka menuduh Nabi Allah Nuh ini dia membuat sesuatu ajaran yang baru. Kerana apa? Kerana orang terdahulu tak pernah buat, tak pernah seru seperti apa yang Nabi Allah Nuh seru. Okey, kemudian pada ayat nombor 25 merupakan satu lagi perkara yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Allah Nuh adalah mereka menuduh Nuh ini adalah seorang yang gila. Kemudian ayat nombor 26 Allah Ta'ala menceritakan bahawa Nabi Allah Nuh dia telah berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menunjukkan kebenaran, menunjukkan apa yang Nabi Allah Nuh telah sampaikan itu adalah benar. Maka doa Nabi Allah Nuh ini dimustajabkan oleh Allah dengan Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Nuh supaya dia membina Al-Fulka. Al-Fulk pada ayat ini adalah satu bahtera yang sangat besar. Jadi kita sebenarnya berada perbincangan kita pada ayat nombor 27. Betul kan? Kita belum masuk lagi ayat nombor 28. InsyaAllah hari ini kita akan habiskan kisah Nabi Allah Nuh. Kita akan tamatkan sesi tadaburnya ayat-ayat yang berada dalam surah Al-Mu'minun. Jadi, alang-alang kita dah belajar kisah Nabi Allah Nuh ini dalam suratul Mu'minun, maka marilah sama-sama kita melihat keseluruhan kisah Nabi Allah Nuh di dalam Al-Quran. Maknanya kita dah jumpa kisah Nabi Allah Nuh ni dalam suratul Mu'minun, maka apa kata kita ambil kesempatan ini untuk kita melihat keseluruhan kisah Nabi Allah Nuh di dalam ayat yang berada dalam surah-surah yang lain. Oleh sebab itu, kita ada mengemukakan nota tambahan yang bertajuk Himpunan Surah-Surah Al-Quran tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Minggu lepas, kita telah merujuk kepada ayat-ayat yang berada dalam 10 surah utama yang menyebut tentang kisah Nabi Allah Nuh. Okey? 10 surah tu termasuklah suratul Mu'minun. Kalau tuan-tuan perasan ataupun kalau kita amati 10 surah yang menghimpunkan kisah Nabi Allah Nuh ni, dia bukan 10 saja, sebenarnya ada surah lain juga. Tetapi 10 ni surah yang menyebutkan secara terperinci, panjang lebar tentang kisah Nabi Allah Nuh. 10 surah ini semuanya adalah surah Makkiyah. Surah kategori Makkiyah. Maknanya 10 surah Al-Mu'minun, Al-Qamar, Nuh, Al-A'raf, Anbiya, Syu'ara, Yunus, Ankabut, Hud dan Saffat ni adalah surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Kenapa? Kenapa perlunya penceritaan kisah-kisah Nabi ini seperti Nabi Allah Nuh, ayat-ayat tu turun masa Nabi berada di Mekah? Kerana kita sedia maklum fasa Mekah, iaitu fasa sebelum hijrah, adalah fasa untuk mengukuhkan, untuk membetulkan mana-mana cara faham agama, membetulkan mana-mana kesesatan, daripada mereka mensyirikkan Allah kepada mengesahkan Allah. Maknanya 10 ayat ini, 10 surah
yang memuatkan kisah Nabi Allah Nuh ini, semua surah itu surah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Fasa Nabi berada di Mekah. Kenapa? Kerana tujuannya kisah-kisah ini adalah untuk menyokong, untuk menguatkan, mengukuhkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab pertama. Okey? Maksudnya kisah Nabi Allah Nuh ini dia turun semasa Nabi berada di Mekah. Tujuan utamanya adalah untuk menyokong, mendukung, mengukuhkan akan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab watak kaum Nuh, perangai kaum Nuh itu ada persamaan dengan kaum musyrikin Mekah. Jadi kisah Nuh ini menjadi modal, menjadi penyokong kepada nak mengatakan bahawa Nabi Allah Nuh itu adalah Rasul, Nabi Muhammad itu juga adalah Rasul. Kalau Nabi Nuh menemui berhadapan dengan dakwah kepada kaum dia, Nabi Muhammad pun sama juga. Okey, yang kedua tujuan dia kenapa kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu seperti kisah Nabi Allah Nuh ini diturunkan ketika Nabi berada di Mekah adalah kerana nak mengukuhkan, nak mendukung bahawasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Okey, tulis maklumat tu sangat penting. Okey, kerana Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi macam mana nak buktikan bahawa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah? Maka kisah-kisah Nabi Nuh ni. Kenapa? Dekat mana relevan dia? Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah hidup zaman Nabi Allah Nuh. Betul tak? Semua orang boleh terima fakta tu. Kan? Nabi Allah Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang terakhir. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia boleh tahu kisah Nuh? Jawapan dia, macam mana Nabi tahu? Dah Allah yang bagi tahu. Maknanya kalau Allah bagi tahu melalui Al-Quran, maknanya Quran itu bukanlah ucapan Nabi. Quran itu bukan rekaan Nabi. Quran itu adalah wahyu dari Allah. Itu sebab kedua. Okay. Sebab yang ketiga, di sebalik penceritaan kisah Nabi Allah Nuh ini, di dalam 10 surah utama, termasuk suratul Mu'minun ini, tujuan dia yang ketiga adalah nak kuatkan semangat, nak kuatkan iman, nak bagi motivasi kepada orang-orang Islam yang mereka mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu diberikan semangat? Kenapa kisah Nabi Allah Nuh ni dijadikan sebagai motivasi? Kerana pengikut yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah tu adalah orang-orang yang mustadhafin, orang-orang yang lemah, orang miskin, orang tak ada nama. Tetapi mereka inilah yang cepat nak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka persamaan umat kaum yang mengikut Nabi Allah Nuh ni, dia sama ada persamaan dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cakap bukan-bukan, yang macam-macam mereka tuduh, mereka pernah tuduh sama macam Nabi Allah Nuh kena. Orang-orang musyrikin, VIP pembesar-pembesar ni, orang musyrikin Mekah ni, apa yang perangai tingkah laku kaum Nuh tu ada persamaan dengan mereka. Mereka merendah-rendahkan kaum Nabi Allah Nuh. Mereka menuduh Nuh ni gila. Kita sebut tadi kan suratul Mu'minun kan, Nabi pun pernah orang cakap dia gila. Tentara perempuan, Nabi pernah dituduh Allah ada kepentingan peribadi lah tu.
Bahkan mereka pernah mengatakan Nabi ni sesat, Nabi ni ahli sihir. Kita nampak tak? Syarat tentang jelas supaya kita dapat mencari jawapan kenapa perlu kisah Nabi Allah Nuh ini Allah Ta'ala letakkan dalam suratul Mu'minun ditambah dengan 9 surah yang lain seperti surah yang kita paparkan. Okey, jelas tuan-tuan puan? Nampak kan? Okey. Jadi untuk pagi ni kita akan habiskan ke semua ayat dalam suratul Mu'minun, kisah Nabi Allah Nuh. Okey, dalam masa yang sama saya nak kita ambil keseluruhanlah kisah Nabi Allah Nuh ni bagaimana. Okey, cuma tuan-tuan kena buat sedikit salinan lah. Okey, tapi tuan-tuan kena buat catatan sikit. Okey, tapi kita akan gunakan rujukan himpunan surah-surah ni. Okey, pertama begini. Okey, asal. Okey, kita sudah maklum sudah maklum Nabi Allah Nuh adalah Rasul yang kedua selepas Nabi Allah Adam alaihi mussalatu wassalam. Nabi Allah Nuh, dia datang, dia muncul, Allah Ta'ala hantar selepas zaman Nabi Allah Adam alaihi mussalatu wassalam. Okey, berapa lama jaraknya antara Adam pergi kepada Nabi Allah Nuh? Setakat ini tidak ada mana-mana ayat Al-Quran yang terang yang bagi tahu, dan tidak ada juga mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu. Cuma ingat ya, ayat Quran tak ada, hadis Nabi yang sahih pun tak ada. Yang ada cuma kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Catat dekat situ. Hanyalah kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, kata-kata beliau tu, kata-kata Ibnu Abbas ni direkodkan ada dalam riwayat Al-Hakim, okey, yang mana Ibnu Abbas kata jarak antara Nabi Adam, jarak Nabi Allah Nuh sebelum sampai, maknanya jarak daripada Adam kepada Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam ni adalah 10 kurun. 10 kurun. Okey, cuma para ulama bincang, adakah adakah kurun, kita panggil kurun sebab dia huruf qaf saya sebut kurun. Ibnu Abbas kata jarak antara Adam pergi kepada Nuh 10 kurun. Dia kata cuma tidak dapat dipastikan macam mana nak kira kurun tu. Adakah kiraan kurun yang Abdullah bin Abbas maksudkan tu sama macam kurun yang kita faham zaman mutaakhir ni? Wallahu ta'ala alam. Namun kata Syekh Salah, dia kata kesimpulannya dia lebih kurang, dia kata sekitar dalam 10,000 tahun lah. Ambil contoh begitulah. Maknanya dia kata, Ibnu Abbas kata jarak antara Adam dengan Nabi Allah Nuh adalah 10 kurun. Jadi kita ambil lah yang masyhur, 1 kurun tu 1000 tahun kan. Jadi kalau 10 kurun 10,000 tahun. Maknanya antara Adam nak pergi kepada Nabi Allah Nuh ni adalah 10,000 tahun. Baru datangnya zaman Nabi Allah Nuh. Okey, tak apa. Itu cerita ringkas saja. Okey, yang kita nak ambil pentingnya adalah macam ni. Masa zaman antara sebelum datang Nabi Nuh, okey, sebelum datangnya Nabi Nuh kepada Adam tu, lebih kurang kita ambil lah kiraan 10 kurun tu lah contohnya.
belum ada lagi dalam sejarah berlakunya perbuatan syirik. Okey, ambil maklumat tu. Okey, dalil dia apa? Okey. Dalil dia, saya minta tuan-tuan tulis. Tengok dalam suratul Baqarah ayat 213. Okey, ayat 213 dalam suratul Al-Baqarah. Kalau kita rujuk dalam ayat 213 dalam suratul Baqarah, kita akan jumpa maklumat mula-mula manusia ni sebenarnya satu je. Satu kumpulan je. Maksud satu kumpulan ni maksudnya apa? Semua berpegang kepada agama yang satu. Kita pegang macam tu. Maksudnya semua ikut agama Nabi Allah Adam macam tu. Maknanya satu agama saja. Umat ni menjadi satu. Ummatan wahidah. Itu cerita mula-mula dia. Tetapi umat manusia telah berpecah. Okey? Apabila munculnya ajaran lain selain ajaran Islam. Tertampak tak maksud dia? Maknanya pada mula-mula dulu sebelum datangnya Nabi Allah Nuh, umat ni dia berada satu umat yang satu, ummatan wahidah. Dalil dia tengok ayat 213 suratul Baqarah. Tetapi bilakah bermulanya sejarah umat manusia ini berpecah, tidak lagi menjadi umat yang satu, agamanya satu, apabila bermulanya zaman kesyirikan. Sebab kalau orang buat syirik, dia dah jatuh kafir. Jadi kafir ni ajaran lain. Mengesahkan Allah ajaran lain. Nampak tak? Jadi bermulanya syirik, berpecah belah dalam manusia. Okey. Zaman bila berlaku syirik tu? Zaman Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Maknanya semasa 10,000 tahun itu muncullah sejarah kesyirikan dalam bangsa umat manusia. Lepas tu Allah pun hantarlah Nabi Allah Nuh. Maknanya Nabi Allah Nuh ni, kita dah sebut dalam kuliah minggu lepas, beliau merupakan Nabi dan juga Rasul. Yang pertama, ya Allah hantar kepada umat manusia yang mempunyai kaum dia tersendiri, ditugaskan untuk mengajak manusia untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, dapat tak susunan dia? Mula-mula semua umat tu satu. Kemudian dia berpecah setelah adanya ajaran kesyirikan. Faham tak? Kalau kita nak buat flow chart dia, macam inilah. Kita akan habiskan dari kisah Nabi Allah Nuh ni. Maknanya mula-mula kita umat yang satu. Dia tak nampak sikit lah. Umat yang satu. Lepas tu berpecah. Macam tu buat flow dia lah panjang sampai hujung. Nanti saya kena buat yang lain untuk perempuan. Okey. Lepas tu Allah hantar Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh Allah hantar buat apa? Adalah untuk mengajak umat manusia di zaman itu mengesahkan Allah. Kenapa perlu diesahkan Allah? Sebab sebelum itu ada sejarah berlaku kesyirikan. Okey, kalau kita tengok dalil dia, okey, kita tengok dekat sini. Kita buka ringkas saja kita cerita panjang lebar. Kita tak perincikan ayat tu, kita tak tadabbur ayat tu, cuma kita tunjukkan maklumat dia saja. Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tulis ayat mana yang Nabi Allah Nuh ajak mengesahkan Allah, okey, kita tengok dulu. Tengok surah ni. Tengok surah Al-A'raf. Okey, Al-A'raf ayat nombor 59. Kita tengok dulu surah Al-A'raf ayat nombor 59. Okey, saya tunjuk saja, tapi kita tak ulas ya. Okey, sebab nak ulas tu panjang pula. Tak bergerak nanti ayat dalam surah Al-Mu'minun. Okey, tengok surah Al-A'raf ayat nombor 59. Dekat yang mula-mula sekali. Tengok Allah kata apa? Nampak tak? Nota saya paparkan, nampak tak? Nampak? Nampak Ustaz. Okey, suara saya jelas? Masih pecah-pecah atau seperti apa?
Normal Jelas, lah. Alhamdulillah. Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas, Jelas. alhamdulillah. Okey, saya pinjam laptop anak dia dah habis kelas. Sekejap pinjam. Dia minta cas sejam berapa. Okey, coklat dia coklat. Okey. Tak apa, kita janji kita kena tunaikan lah. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Dekat ayat ni, tengok ya. Ayat 29 ni tengok. Dia kata apa? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dekat sini terbukti bahawasanya memang zaman itu berlaku kesyirikan. Tengok Nabi Allah Nuh kata apa? Dia kata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Tidak ada Tuhan lain bagi kamu selain daripadanya. Maknanya inilah bukti Nabi Allah Nuh diutuskan untuk mengajak manusia mengesahkan Allah. Okey. Kita pergi kepada surah nombor 11. Kita tengok surah Hud. Kita tengok surah Hud. Kita ambil ayat 25-26. Okey, rujuk surah Hud 25-26. Okey, kita kena laju sikit. Okey, kita tengok surah Hud. Okey, ada nota kan himpunan surah-surah ni? Kalau boleh sempat print. Kalau tak sempat print tak apa. Tengok, saya paparkan sekejap, saya tengokkan mana pula surah Hud ni. Okey, cuba kita tengok ayat 25-26. Okey, ayat 25-26. 25 dan 26 ayat mula-mula lah. Nabi Allah Nuh dia kata apa? Tengok dia kasi ayat 26 lah terus. Dia kata alla ta'budu illa Allah. Nabi Allah Nuh dia mengatakan apa kepada kaum dia? Tengok terjemahan muka surat nombor 15. 15. Nabi Allah Nuh kata apa? Dia kata ayat 26. Dia kata, semoga janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Okey, jelas. Maknanya Nabi Allah Nuh Allah utus untuk bawa mereka mengesahkan Allah. Okey, satu lagi ayat. Surah Al-Mu'minun lah. Ayat 23. Jadi kita tak perlu tunjukkan ayat tu lah. 23, surah nombor 23, ayat 23. Okey, itu bukti Nabi Allah Nuh mengajak umatnya apa? Mengesahkan Allah. Okey. Lepas tu Okey, lepas tu berapa lama Nabi Allah Nuh dia berdakwah mengajak manusia supaya mengesahkan Allah? Kita dah sebut minggu lepas dalam surah apa? Berapa lama? 950 tahun. Okey, 950 tahun. Maklumat tu kita boleh jumpa dalam surah apa? Sebut dalam minggu lepas. Surah apa? Surah Al-Ankabut. Okey. Ayat tu muka surat nombor 19, terjemahan muka surat nombor 20. Cari perkataan falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Okey, surah Al-Ankabut ayat nombor 14. Kita akan jumpa Nabi Allah Nuh dia dakwah ajak umat dia sembah Tuhan, sembah Allah yang Esa, tak ada Tuhan lain selama berapa tahun? 950 tahun. Nak tahu maklumat 950 tu dia berada dalam surah Al-Ankabut. Allah mengatakan tinggallah Nabi Allah Nuh bersama kaum mereka, kaum dia selama 950 tahun. Tetapi umur Nabi Allah Nuh panjang lagi. Dia bukanlah 950 tahun saja. Umurnya lebih 1000 tahun lah. Okey. Waktu sebelum umatnya Allah Ta'ala binasakan, dia berada dengan umatnya 950 tahun dakwah dia. Okey, jelas. Okey. Macam mana Nabi Allah Nuh dia berdakwah? Iaitu saya dah sebut pada minggu lepas, kena rujuk surah apa? Kerana nak tahu berapa macam mana Nabi Allah Nuh dia berdakwah,
Contoh kan. Cara dia, maklumat itu banyak berada dalam surah No. Nuh itu sendiri. Ya. Nanti kita tengok dalam surah Nuh itu sendiri. Kadang-kadang Nabi Allah Nuh dia dakwah siang, malam, kadang-kadang jumpa personal, kadang-kadang dia cakap dalam keadaan orang ramai masih ada. Okey, itu kita tengok surah Nuh. Okey, sekarang kita nak pergi kepada maklumat yang berikutnya. Apa yang Nabi Allah Nuh mendapat tentangan, sepanjang 950 tahun tu, dia dakwah tu, dia mendapat tentangan daripada siapa? Tentangan yang paling utama Nabi Allah Nuh dapat kepada pembesar-pembesar kaum dia. Okey, pembesar-pembesar kaum dia. Jadi saya minta tuan-tuan tulis. Tulis maksudnya, apakah maklum balas? Apakah yang pembesar kaum, ingat ya, ingat tuan-tuan, dia macam kita kena ingat ya, kenapa Allah sebut pembesar ni? Sebab pembesar ni dari kuasa. Dia ada pengaruh tau. Sebab itu orang politik contoh, orang yang bangsawan, orang yang ada kuasa, orang yang kaya, dia boleh pengaruh tau orang di bawah dia. Sebab tu penting sangat. Kalau maksudnya strategi dakwah ni, kalau kita boleh tangkap tu maksudnya kalau kita boleh bagi, kalaulah hidayah tu sampai kepada sultan ke, sampai kepada raja-raja ke. Sebab itu Nabi hantar surat kepada raja-raja tu. Kan Nabi Muhammad kan hantar surat kepada Raja Maharaja Rom, dihantar. Sebab apa? Sebab kalau raja ni dia masuk Islam, senang anak buah dia akan ikut. Tapi kalau raja dia jahat, raja dia zalim, seperti mana Firaun kan, maka orang kat bawah tu akan ikut dia. Jadi dalam kisah Nabi Allah Nuh, Allah Ta'ala cerita sejarah pertama Nabi Rasul yang menempuh ujian besar adalah dia terpaksa menempuh pembesar-pembesar yang boleh mempengaruhi orang-orang di bawah. Inilah orang banyak duit, orang ada kuasa kan. Macam kita tengok sekarang lah kan. Pada ahli politik dan sebagainya kan. Okey. Kadang-kadang tak boleh nak buat apa-apa. Okey, sekarang kita tengok. Okey, saya minta tuan-tuan tulis ya. Yang pertama, apa yang Nabi Allah Nuh dia pernah dapat tomahan ya. Apa tomahan yang dia pernah dapat daripada pembesar-pembesar. Ini bukan orang bawah ya, tapi pembesar-pembesar dia. Pembesar-pembesar maksudnya kaum Nabi Allah Nuh jugalah. Tapi yang otak-otak, yang orang yang ada kuasa, yang ada harta ni. Okey. Pertama, tulis dekat situ, Nabi Allah Nuh dia telah dituduh sebagai orang yang sangat sesat. Dhalalil mubin. Itu dia pertama. Yang pertama, Nabi Allah Nuh dia telah dituduh seorang manusia yang sangat sesat. Okey. Ayat dia, okey, tulis ya. Suratul Al-A'raf. Okey, saya akan paparkan ayat dia. Ayat 60 hingga 63. Cuba kita tengok dekat ayat nombor 60 ni. Saya dah paparkan. Okay, cuba kita buka. Surah nombor 4 adalah himpunan surah Al-A'raf. Mohon maaf sikit ya sebab terpaksa rujuk kejap dekat atas, kejap dekat bawah. Sebab kita nak rujuk pelbagai surah. Ya? Moga-moga boleh ikut. Okey, buka sekarang. Surah Al-A'raf. Okey, buka surah Al-A'raf. Cuba tengok ayat nombor 60. Tengok ayat nombor 60 surah Al-A'raf. Kita akan buktikan Nabi Allah Nuh dia mendapat tentangan daripada siapa. Okey, dah buka. Okey, Allah Ta'ala kata apa? Qalal mala'u min qaumih. Jumpa tak perkataan mala'u min qaumih. Okey. Allah tengok terjemahan dia. Ketua-ketua daripada kaumnya berkata. Dari ketua-ketua dia kata apa? Mereka cakap apa kepada Nabi Allah Nuh? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Mereka kata apa? Mereka kata Nabi Allah Nuh ni apa?
Tengok ayat dia. Mereka kata Nabi Allah Nuh ni, dia kata, sesungguhnya kami lihat engkau ni Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Okey, ambil maklumat pertama ni. Ni kita nak buat keseluruhan ya, kisah Nabi Allah Nuh pagi ni. Pagi kita dah tak ulang dah. Kita nak masuk ayat lain dah. Nak masuk kisah lain. Okey. Maknanya Nabi Allah Nuh dia mendapat satu kecaman, tuduhan yang bukan orang biasa yang cakap, tapi orang yang ada kuasa yang besar-besar. Tuan bayangkan kalau zaman sekarang kan orang boleh keluar dalam paper ke, betul tak kan? Ada pengaruh kan? Jadi mereka cakap, "No, kamu tengok engkau ni No. Sebenarnya engkau ni sebenarnya yang sesat No. Engkau ni memang sesat sangat No." Okey, dapat itu yang pertama Okey. Maklumat yang kedua, kita kena rujuk surah Hud. Sila buka surah Hud. Okey, buka surah Hud. Okey, dalam nota ia berada pada susunan surah yang ke-7. Okey, dalam surah Hud Okey, saya minta kita rujuk ayat 27 terlebih dahulu. Ayat 27 sampai ayat 29. Okey, dah buka ke belum? Okey, ayat 27 sampai ayat nombor 29. Kita nak melihat lebih lanjut apa lagi pembesar-pembesar mereka kata kepada Nabi Allah Nuh. Okey. Okey, tengok ya, ayat nombor 27. Okey, Allah kata, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Dekat sini jawapan dia. Kita tengok dulu. Allah kata pembesar-pembesar. Okey, tengok terjemahan dia. Okey, tengok terjemahan bagi ayat nombor 27 berada pada muka surat yang ke-15 nota himpunan surah. Okey. Maka ketua-ketua yang kafir daripada kaumnya. Dekat sini terbukti. Ketua-ketua yang mereka ni kafir daripada kaumnya. Allah Ta'ala sebut. Okey. Mereka kata dekat Nuh ni apa? Okey, saya terus pergi kepada terjemahan dia Okey, tengok ayat lah. Takut nanti tak boleh tengok ayat dia. Okey, tengok ayat dia. Pertama mereka kata apa? Ma naraka illa basharam mithlana. Ini pertama. Dalam surah Hud dalam surah Hud. Okey, saya warnakan dengan warna yang berbeza lah. Saya letakkan dulu. Warna tak banyak. 1, 2, 3, 4. Okey, saya letak dengan warna kuning dulu Okey, pertama mereka kata apa dekat Nuh? Ma naraka illa basharam mithlana. Tengok terjemahan dia. Okey, tengok terjemahan dia. Mereka mengatakan apa? Kami tidak memandang engkau melainkan engkau ni manusia seperti kami. Jadi pertama apa? Pertama mereka tak terima kerasulan Nabi Allah Nuh. Itu yang pertama dalam surah Hud. Mereka tak terima Nabi Allah Nuh tu adalah rasul. Sebab apa? Sebab Nuh manusia, kami pun manusia. Takkanlah rasul tu manusia. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua dalam surah Hud. Okey. Yang kedua, pembesar dia kata wama naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Ini yang kedua. Lontaran cemuhan daripada pembesar-pembesar kaum mereka yang kafir. Okey, saya letakkan dia dengan warna light blue. Okey. Jelas? Okey, tulis itu nombor 2. Tengok terjemahan dia apa. Okey, tengok terjemahan dia. Mereka kata apa? Dan kami tidak nampak golongan yang ikut engkau
melainkan orang yang miskin, hina, lagi tak pandai. Dekat sini. Ni. Kita ambil dekat sini, mengikut engkau melainkan orang miskin, hina, lagi berfikiran singkat. Maksudnya low class. Sama tak macam orang kafir musyrikin dia cakap dekat Nabi? Sebenarnya sepersis sama. Jadi dia kata dia kata kat Nuh, engkau cuba tengok follower engkau tu. Yang ikut engkau ni alah harta pun tak ada. Low class lah. Faham tak? Inilah sifat orang sombong. Sebab sombong apa? Merendahkan orang lain. Okey, jelas dapat yang kedua kan, dah surah Hud. Okey. Yang ketiga, pembesar tu cakap apa lagi? Mereka mengatakan, وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Mereka mengatakan apa? Yang ketiga, mereka mengatakan Nuh ni, dia kata, Nuh ni, saya letak dengan warna pink. Dia kata, Nuh ni apa? Tengok terjemahan dia. Okey. Ini cara ya, ini cara macam mana kita nak kumpulkan maklumat dan apabila kita baca ayat Quran. Okey. Jadi Nuh tu mereka cakap apa lagi? Mereka kata, kami juga tidak memandang engkau mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Dekat sini. Maknanya yang ketiga mereka kata apa dekat Nuh? Nuh ni apa? Mereka kata, Nuh, kau ni, apa keistimewaan kau? Kau dengan kami jauh beza. Tak faham tak kan? Nuh orang biasa, orang tak ada harta. Tapi dia Rasul. Tapi dia tak terima Rasul tu. Jadi mereka tak boleh terima Nuh ni. Kalau kita tengok logika, alasan dia macam tak patut kan? Tapi kita kena belajar dulu. Sebelum kita masuk macam mana mereka binasa sekejap lagi, kita tengok dulu apa mereka cakap. Kita, kami tidak melihat engkau malaikat ada kelebihan. Faham tak ayat ni? Ayat ni jadi kesimpulan, kesimpulan daripada ketiga-tiga mereka cakap ni, kalau tuan-tuan nak jadikan dia yang keempat, tapi dia juga jadi kesimpulan lah. Dekat sini. Kesimpulannya mereka anggap Nuh ni apa? Bal nadhunnukum kadhibin. Di sini mereka buat kesimpulan. Nuh ni apa? Saya buat dengan warna red warna merah. Bal nadhunnukum kadhibin. Kesimpulannya mereka anggap Nuh ni apa? Dia kata bahkan kami menganggap engkau ni adalah orang yang penipu. Di sini. Jadi boleh jadi perkara yang keempat. Okey, dapat tuan-puan? Faham Dapatkan dulu maklumat ni. Ada berapa? Ada 4 lah. Okey, nombor 1 kat mana? Okey, kejap saya ambil pen sekejap Okey, nombor 1 mereka tuduh Nuh, mereka kata Nuh, alamak dia warna kuning tak nampak. Saya buat warna merah. Mereka kata Nuh ni adalah manusia biasa. Mereka tak nak manusia ni jadi rasul. Okey. Yang kedua, mereka merendahkan siapa? Follower, pengikut Nabi Allah Nuh. Yang kedua. Yang ketiga apa? Mereka tak nampak apa pun kelebihan Nabi Allah Nuh. Bahkan mereka mengatakan apa? Mereka lebih baiklah daripada Nuh ni. Jelas. Yang keempat, kesimpulannya, mereka ni sebenarnya tak percaya Nuh tu. Mereka kata Nuh ni adalah seorang penipu. Ada 4 dalam surah Hud. Okey, dah ambil lah, dah dapat? Okey. Maklumat yang lain nak ambil kat mana? Nak tambah lagi maklumat yang lain, dia tak cukup lagi. Maknanya kalau gabung dengan Al-A'raf, ayat 60 tadi, dengan digabungkan maklumat ayat 27 surah Hud, kita dapat ada berapa perkara yang mereka kata pada Nuh. Ada berapa? Ada 5 lah kan? Betul tak? Betul, Ustaz. Boleh ikuti kan? Boleh kan? Okey. Sekarang kita nak ambil maklumat lain. Ini saya sebut ni, saya nak
tunjuk, ajar, bimbing tuan-tuan dan perempuan belajar, macam mana kita nak dapatkan satu maklumat pasal cerita? Jadi caranya kumpul dulu ayat. Dah kumpul ayat, baca satu-satulah. Okey, sekarang saya minta kita buka surah Mukminun. Kita dah belajar dah, tapi tak apa, kita patah balik. Kita nak ambil maklumat pertambahan. Apa pembesar kaum Nuh ni mereka cakap dekat Nuh? Maka kena buka suratul Al-Mu'minun. Boleh guna nota himpunan surah pun tak apa. Sebab dalam tu ada surah Al-Mu'minun kan. Okay, kita tengok. Nak ambil ayat mana? Kita bermula ayat nombor 24. Ambil ayat 24. Tengok. Pembesar dia kata apa? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Ni kita ambil. Jumpa mala'ul ladzina min qaumi. Okey, tengok ayat dia, tengok terjemahan. Maka pembesar yang kafir daripada kaumnya berkata. Ini bukti dia. Pembesar tu cakap kan. Okey. Mereka cakap apa? Nombor 1 dalam surah Mukminun. Kita ulang semula lah walaupun kita dah belajar. Okey, nombor 1 mereka mengatakan ma hadza illa basyarum mithlukum. Yang pertama, mereka mengatakan Nuh ni manusia biasa je. Sama je macam kita. Okey, maklumat pertama dalam suratul Mukminun ni, dia sama macam surah Hud ayat nombor 27 tadi. Okey, gariskan ataupun warnakan. Sebab tu biasakan guna highlighter. Kalau tak ada, boleh gunakan gincu yang ada. Lipstick ada kan? Gunakan. Yelah, kita ni tak adalah color Luna, color Swan. Anak-anak cucu tu adalah. Tapi macam mana nak bezakan warna-warna ni? Kurau je. Okey. Mengajar online kan? Macam ni lah kita mengajar online. Kita tak jenuh. Mana pula lah ayat ni? Ayat nombor berapa? Nombor ayat pun makcik dah tak nampak dah. Tapi kalau ada warna ni, sekurang-kurangnya boleh bantulah. Okey, kita tengok maklumat kedua. Mereka kata apa? Mereka mengatakan yuridu ayyatafaddala alaikum. Yang kedua, mereka mengata Nuh ni ada kepentingan peribadi ni. Apa dia? Patah balik. Kepentingan peribadi apa? Okey, kejap. Okay, saya tak warnakan tadi. Yang warna hijau tadi. Okey, yang pertama tadi mereka kata apa? Nuh ni hanyalah seorang manusia seperti kamu. Okey? Ini pertama. Yang kedua, mereka tuduh Nuh ni buat apa? Dia kata Nuh ni bertujuan hendak mengangkat dirinya. Mereka tuduh Nuh ni dia nak famous lah ni. Alah, nak cari nama lah ni, nak masyhur lah ni. Dia kata itu yang kedua. Okey, nanti kita akan tengok Nuh jawab. Kejap lagi. Okey, lepas tu yang ketiga, yang ketiga kita boleh ambil pada ayat ni. Mereka kata ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Yang ketiga saya warnakan dengan warna pink tu. Nampak tak? Ma sami'na bihadza fi abaina awwalin. Okey, mereka kata apa? Mereka kata kami tak pernah dengar seruan macam ni di kalangan nenek moyang kami. Maknanya mereka nak kata Nabi Allah Nuh ni apa? Nabi Allah ni memandang-mandai je buat ajaran baru ni. Kan? Tak pernah pun benda ni, tak pernah pun ada orang macam Nuh ni. Nenek moyang kami tak pernah pun tegur. Ni alasan, menggunakan alasan nenek moyang terdahulu. Itu yang ketiga. So kalau gabung semua, dah berapa dah maklumat kita dapat? 8, Ustaz. Tadi 5, 6, 7, 8 lah. Satu tu sama. Okey, 8. Okey, ada satu lagi. Jom kita buka surah Syu'ara. Ada satu surah lagi. Okey, jom buka surah Syu'ara. Sebab kita nak bagi nanti waktu kita baca ayat, kita nak baca ayat yang Nuh doa tu nanti kejap lagi. Kita nak bagi jawapan. Patutlah Nabi Allah Nuh ni dia berdoa. Kita nak tahu supaya kita dapat, kita nak bawa keluar emosi kita.
kalau kita duduk, kalau kita jadi follower Nabi Allah Nuh ketika tu kan, kita nak tengok macam mana marahnya. Tapi mereka orang miskin, tak ada apa-apa. Apa mereka boleh buat dekat Nuh? Betul tak? Nak lawan orang ada kuasa, nak lawan orang ada jawatan. Kan? Yang mampu pun pendam kan. Tengok nanti Nabi Allah Nuh, dia pendam, dia sabar, akhirnya doa. Okey, kita buka surah Asy-Syu'ara. Satu lagi. Buka dalam surah Asy-Syu'ara. Okey, tengok ayat 111. Sepatutnya saya sediakan nota maklumat ni, tapi saya minta maaf saya tak done. Saya tak dapat menguruskan waktu dengan baik ya. Okey, tengok surah Asy-Syu'ara. Tengok ayat nombor 111. 111. Okey. Yang dekat sini mereka mengatakan apa? Dekat nota tu muka surat nombor 11. Ayat 111. Surah Syu'ara. Mereka mengatakan apa? Qalu anu'minu laka wattaba'aka arzalun. Mereka mengatakan dekat sini, kita tengok apa yang mereka kata lagi. Tengok terjemahan dia. Muka surat nombor 12, terjemahan surah Syu'ara ayat 111. Mereka kata apa? Patut ke kami nak percaya, nak beriman kepada engkau, sedangkan kau ni pengikut-pengikut engkau orang-orang yang rendah. Ini sama macam maklumat dekat mana? Ini sama macam maklumat dalam surah Hud ayat nombor yang kita baca tadi. Faham tak? Dia tengok siapa follower. Ayat 27. Okey. Sama kan? Okey. Lepas tu okey, kita habislah sedikit maklumat kat situ lah. Jadi kesimpulannya kita boleh dapat lebih kurang berapa kata-kata kecaman, tomahan daripada pembesar-pembesar yang mempengaruhi kaum-kaum dia, menyebabkan mereka tak nampak hidayah Nabi Allah Nuh ni. Inilah kita kena belajar. Ada orang melihat kepada follower, melihat kepada harta, tapi orang tidak melihat kepada apa yang dia ucapkan, apa dia sampaikan. Okey, dah habis dekat sini. Okey, lepas tu kan kita tulis dia punya sambungan cerita dia. Nabi Allah Nuh, dia mempertahankan, dia jawab balik semula apa yang mereka cakap tu. Okey, kita ambil contoh yang mereka memperkecil-kecilkan kaum Nabi Allah Nuh tu kan. Follower Nabi Allah, pengikut tu, Nabi Allah Nuh jawab apa? Saya minta tuan-tuan kekalkan dengan surah Asy-Syu'ara. Okey. Cuba tengok ayat nombor 114 surah Asy-Syu'ara. Apa jawapan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam? Muka surat nota tu muka surat 11. Okey, tengok ayat nombor 114. Nuh jawab apa? Dia kata, "Wa ma ana biqaridil mu'minin." Nabi Allah Nuh ni dia tidak terpedaya. Dia tak termakan hinaan pembesar-pembesar tu. Nabi Allah Nuh cakap apa dekat ayat 114? Tengok terjemahan. Muka surat nombor 12. Ayat nombor 114. Nuh cakap apa? Dan aku tidak akan menghalau orang yang beriman. Maksud dia dekat sini kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar bahawasanya pembesar-pembesar, ingat tak kita ada sebut dalam surah Nuh kan, Nuh ni dia jumpa personal, kadang jumpa ramai-ramai kan. Rupa-rupanya masa dia nak dakwah dekat pembesar-pembesar ni, mereka tak nak, kalau kau nak dakwah kami, jangan bawa kami. Kami tak nak engkau, kalau kau nak, kau halau-halau. Tak nak dia mereka dalam majlis kami. Faham tak? Jelas ini sama macam Allah Ta'ala ingatkan Nabi Muhammad SAW dalam suratul Kahfi. Betul tak? Jadi Nabi Allah Nuh kata apa? Nabi Allah Nuh kata, maknanya Nabi Allah Nuh dia tidak termakan, dia tidak terikut
apa yang mereka telah kecam kepada orang-orang yang beriman. Nabi kata, aku takkan halau orang yang beriman. Okey, jelas Okey. Satu lagi, saya minta tuan-tuan buka surah Hud. Tengok ayat 29. Apa Nabi Allah Nuh pertahankan pengikut dia. Saya minta buka surah Hud, tengok ayat nombor 29. Okey, tengok ayat nombor 29. Kita nak tengok bukti ayat dia. Okey. Sekejap ya. Kita buka surah Hud, ayat nombor 29. Oh, dia surah bawah. Okey, kita tengok apa Nabi Allah Nuh cakap. Okey, dia kata apa? Tengok dekat hujung tu. Okey, dalam masa yang sama dengan ayat 29 ni, Nabi Allah Nuh dia mempertahankan ya, orang kata dia apa? Ingat tak tadi dalam surah Hud dengan surah Mukminun dia cakap apa? Nuh ni ada kepentingan peribadi lah ni. Adalah ni nak cari sesuatu lah ni kan. Nak menonjol diri lah ni. Kan? Jadi Nabi Allah Nuh jawab dekat ayat nombor 29. Tengok ayat dia. Ayat 29 ni dia boleh ada dua jawapan. Satu jawapan nak mengatakan dia tak ada kepentingan peribadi apa-apa pun. Bukan nak ada apa-apa kepentingan pun. Tengok dia jawab. Dia kata, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi. Okey, ini jawapan yang Nabi Allah Nuh ni dia ikhlas sampaikan dakwah. Dia tak ada apa kepentingan pun. Bukan dia nak minta upah. Tengok terjemahan dia. Ayat 29. Tengok terjemahan dia. Okey, tengok terjemahan dia. Nabi Allah Nuh dia kata apa? Nuh berkata. Muka surat nombor 14 terjemahan dia ya. Okey, jumpa tak? Dapat ikut tak? Kejap atas, kejap bawah, tak apa. Belajar memang kena macam tu. Okey, tengok Nuh cakap apa? Wahai kaumku. Dia cakap baik pun. Dia cakap baik tuan-tuan. Dia panggil dengan penuh kasih sayang. Dia tak cakap pun, hoi orang keras kepala. Dia tak cakap. Dia kata, wahai kaumku. Dia kata, kaum dia cakap. Dia cakap apa? Aku tak minta kepada kamu sebarang harta benda pun sebagai upah. Maknanya Nabi Allah Nuh ni apa? Dia betul-betul ikhlas sampaikan maklumat tu. Dia tak ada kepentingan apa pun. Lepas tu Nabi Allah Nuh dia jawab apa? Dan aku tidak akan menghalau orang yang beriman. Maknanya Nabi Allah Nuh dia mempertahankan pengikut-pengikut dia walaupun pembesar-pembesar, orang-orang yang kaya yang ada jawatan memperkecilkan pengikut-pengikut dia. Kan? Nabi Allah Nuh mempertahankan kemuliaan mereka. Jadi kalau kita patah balik dekat ayat tu, ayat nombor 29, kita akan jumpa Nabi Allah Nuh mengatakan, dia kata, wama ana bitaridil ladzina amanu. Okey. Okey, wama bitaridil ladzina amanu. Okey. Dah dapat jawapan tu? Okey. Sekarang kita pergi kepada maklumat lanjut dia. Okey, catat ya. Okey. Selama 950 tahun tu 150 tahun tu kan, Nabi Allah Nuh dia berhenti tak? Dia tak berhenti cakap kan? Tak berhenti cakap, siapa orang cakap dia gila. Akhirnya kaum dia ni sakit kepala dah. Sakit telinga dah. Dengar Nuh ni tak berhenti-henti siang malam, betul tak? Kalau tak secara personal, jumpa secara terbuka, lalu mereka buat apa? Mereka mengancam untuk membunuh Nabi Allah Nuh. Itu dia punya susunan dia. Faham kan cerita dia? Okey, mereka mengancam. Maksudnya mereka walaupun cakap macam-macam dekat Nuh tetap sabar, teruskan dakwah. Kita kalau orang kecam kita, tak nak dah aku cakap, buat sakit hati aku je. Betul tak? Nabi Allah Nuh dia tak kan. Orang cakap dia bukan-bukan. Orang kutuk follower dia, orang kutuk dia, tuduh dia ada kepentingan. Nabi Allah Nuh tetap dakwah. Tapi mereka ni dah macam, dah habis modal. Nak cakap apa dia dekat Nuh ni? Nak cakap apa? Nak cakap dia gila dah cakap. Nak cakap dia sesat dah cakap kan?
Akhirnya mereka buat apa? Mereka mengancam untuk bunuh dia. Okey. Saya dah sebut minggu lepas tapi kita ada pagi ni kita susun. Okey, saya minta tuan buka surah Asy-Syu'ara. Buka dalam surah Asy-Syu'ara. Okey. Buka dalam surah Asy-Syu'ara. Tengok ayat nombor 116. Ayat 116. Apa ancaman? Apa ancaman yang mereka nak buat kepada Nabi Allah Nuh? Ayat nombor 116. Okey, dah jumpa? Dah jumpa dah nota tu? Buka surat 11 ya. Okey. Nabi Allah, mereka kata apa dekat Nabi Allah Nuh? Dia kata apa? Qalu la illam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Mereka jawab apa dekat Nuh? Nak rejam Nabi Nuh tu. Ya, betul. Dia nak buat apa tu? Kita baca dekat terjemahan dia. Dia rejam. Tapi adakah Nabi Allah Nuh takut? Kejap lagi kita akan tengok apa jawapan dia balik. Kejap lagi saya akan tunjukkan. Okey, 116. Mereka mengugut dengan berkata, jika engkau tak mahu berhenti, dia kata, Nuh, sudah tentu kau akan menjadi orang yang direjam. Maknanya apa? Mereka ugut untuk bunuh Nabi Allah Nuh dengan bentuk apa? Dengan bentuk untuk direjam. Okey, jelas. Lalu apa jawapan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam? Nuh jawab apa? Dia dah sampai kepada peringkat klimat ni, mereka nak bunuh dah. Dia sama macam Nabi kan, betul tak? Dan dakwah last sekali mereka nak bunuh, lalu Nabi buat apa? Nabi pergi hijrah. Betul? Macam itulah. Jadi kita nampak, sebab itulah Allah bawa kisah Nabi Allah Nuh cerita dekat Nabi Muhammad. Rupanya antara hikmahnya persamaan dengan perjalanan hidup Nabi Allah Nuh, kaum dia. Okey. Jadi Nabi Allah Nuh dia buat apa? Ringkasan dia kita tengok kepada surah Yunus. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan kita buka surah Yunus. Apa Nabi Allah Nuh dia cakap dekat umat dia? Dekat orang yang mengancam dia nak bunuh dia tadi tu. Okay, Okey, kita buka surah Nuh Okey, kita buka surah Nuh. Surah Yunus, maafkan saya. Bukan surah Yunus. Maafkan saya. Surah Yunus, cuba tengok ayat nombor 71 72. Ayat nombor 71 dengan 72. Dah buka dah? Dah buka ke belum? Dah buka ya? Muka surat 20. Ustaz. Buka surat nombor 20. Kejap ya. Sekejap. Sebelum saya tertinggal sekejap ya. Bagi macam sikit saja. Okey. Kita tengok dekat ayat. Okey, kita tengok dekat ayat nombor 71. Kita tengok ayat 71 ya. Apa yang Nabi Allah Nuh dia akan buat? Okey. Dia kata, kita ambil dekat sini. Dia kata fa'ala Allahi tawakkaltu. Ni dia jawapan dia. Dia jawab apa? Dia kata, Nabi Allah Nuh dia cakap, kita ambil terjemahan dia. Dia kata, maka hanya kepada Allah jualah aku berserah diri. Maka kepada Allah jualah aku berserah
diri. Saya takut. Sekejap ya. Okey, dapat tak ayat dia? Maksudnya Nabi Allah Nuh ditawakal kepada Allah. Dia kata apa? Dia kata apa pertama? Dia kata kau nak seolah-olahnya macam ni. Aku dah cakap, aku dah sampaikan kan, dikasan pada kesimpulan cerita tu. Korang cakap bukan-bukan, dah sebut begini. Dan berkata kepada Allah lah aku bertawakal. Aku serahkanlah urusan dakwah ni semua kepada Allah. Korang nak buat apa, aku tawakal. Lepas tu, Nabi Allah Nuh cabar dia orang. Wah ni tu Nabi Allah Nuh ni, dia tak takut lah. Dia cakap apa lagi? Kita baca ayatnya. Dia kata, فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ. Nabi Allah Nuh ni, dia tetap, dia berani, dia cakap, aku serahkan apa aku dah cakap, aku dah sampaikan, korang nak buat apa, aku bertawakal kepada Allah. Lepas tu Nuh dia cakap, dia kata apa? Dia cabar yang mereka nak buat dekat dia tu benda jahat kan. Dia cakap apa, nak rejam dia tu. Dia kata, tetapkanlah keazaman kamu dan sekutu kamu. Kemudian janganlah kamu menyembunyikan rancangan jahat kamu tu. Lalu bertindak teruslah terhadap aku. Tak pun nak tunggu-tunggu lagi. Nampak tak ayat dia? Nabi Allah Nuh dia cakap apa? Kau nak buat apa? Kau nak panggil geng mana? Panggillah. Nabi Allah Nuh kata. Kan? Jadi tak payahlah kau nak tangguh-tangguh nak buat jahat kepada aku, tak perlu. Tak perlu nak, maksudnya dia kata kalau kau nak buat apa ke aku, kau buatlah. Nak panggil geng mana, kumpulan mana, buat. Nampak tak? Dapat tak jawapan dia kan? Cerita dia kan. Dah sampai tahap apa? Tahap klimak dah cerita dia. Okey. Kejap, kita nak sampai pada dia doa dah ni. Nak sampai dah ni. Nak habis dah ni. Nak habis Ustaz ni bila nak habis. Tapi boleh ikut boleh ikut tak susunan dia. Dia terpanggil kronologi dia. Satu sampai dah. Sekarang ni kita, lepas ni baru kita akan masuk kepada ayat yang dia doa. Yang dia doa tu Allah suruh buat kapal tu. Okey, sampai kat sini. Tapi tak habis lagi tuan-tuan dan puan. Apa yang mereka nak buat lagi kepada Nabi Allah Nuh ni? Kan bukan sekadar nak rejam kan, tengok Nuh ni dia berani dia kan, kita nak ugut dia rejam pun. Okey, mereka buat apa lagi? Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, cuba tengok surah Hud. Okey, patah kepada surah Hud. Tengok ayat nombor 32. Buka surah Hud, tengok ayat nombor 32. Apa lagi yang mereka nak buat dekat Nuh ni? Kan, dia tengok Nuh ni, tak takut Nuh ni kan? Okey, kita buka dalam surah Hud. Okey. Cuba lihat ayat nombor 32. Mereka ni nak buat apa lagi? Rupa-rupanya mereka ni mencabar supaya Allah Ta'ala turunkan azab tu kepada mereka. Kita dah sebut minggu lepas dah. Tapi hari ni kita nak buat susunan dia. Okey, nampak tak? Ayat nombor 32. Jumpa tak muka surat nombor, ayat Quran tu muka surat nombor 14. Dalam nota kumpulan surah dia kata qalu ya nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka minta apa? Mereka minta fa'tina bima ta'iduna in kuntum sadiqin. Rupanya mereka minta apa kepada Nuh? Mereka cabar Nuh supaya datangkan azab. Okay, kita tengok ayat nombor 32. Mereka kata apa? Nuh, sesungguhnya engkau ni kan bertikam lidah terhadap kami. Lalu engkau ni selalu je bantah kami. Oleh itu datangkanlah azab yang kau janji kepada kami. Mereka cabar nak minta datangkan azab. Tapi Nabi Allah Nuh dia boleh datangkan azab tak? Ini jawapan Nabi Allah Nuh. Ayat nombor 33
Ayat 33 surah Hud, Nabi Allah Nuh, dia tak boleh datangkan azab, betul tak? Azab tu datang dari Allah. Tetapi apa dia jawab? Itu yang dia jawab, Nuh menjawab. Sesungguhnya hanya Allah saja yang dapat yang mendatangkan azabnya kepada kamu jika Allah kehendaki. Kalau datang azab, kamu tak akan lepas sama sekali. Dekat sini. Okey, selesai ya. Kita bayangkan benda ni berlaku 950 tahun. Okay, mereka cabar untuk datangkan apa? Datangkan azab. Dia kalau kita baca dalam surah, kalau kisah Nabi Muhammad kan, banyak kita jumpa ayat yang mereka minta cabar, azab kan. Nabi Allah Nuh ni. Tapi Nabi Allah Nuh dia tak tahu azab apa Allah nak datang. Yang Allah nak beri kepada kaum dia tu. Sekarang kita sambung lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Allah Nuh dia buat apa? Dia berdoa. Okey, sambungan cerita dia, akhirnya penutupnya Nabi Allah Nuh ni dia berdoa. Maksudnya hidayah ni memang dah tak boleh pergi dah. Hidayah ni memang tak akan beriman dah. Sebenarnya Nabi Allah Nuh, kalau kita baca, memang Allah Ta'ala bagi tahu sebenarnya dekat Nabi Allah Nuh tu. Umat dia memang tak beriman tu. Okey, kita tengok dulu Nabi Nuh berdoa. Okey, sambungan cerita dia berdoa. Okey, dia berdoa dan dia okey. Kita tengok surah kita rujuk dalam surah. Okey, dalam suratul Mukminun ayat 26. Okey, kita dah surah Mukminun ayat 26, kita dah baca tadi. Okey, tengok balik semula. Okey, dia kata qala rabbin surni kadzabun. Dia kata qala rabbin surni kadzabun. Ni kita dah baca tadi kan. Ayat 26, Nuh berdoa, ya Rabbku, bantulah aku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan seruanku. Ingat, Nabi Allah Nuh ni dia doa ni bukan hari yang ke-10. Ini setelah 900, dekat dalam tempoh 950 tahun. Okey. Lepas tu saya minta tuan-tuan buka surah Nuh. Buka surah Nuh ayat 26-27. Buka surah Nuh ayat 26-27, kita akan jumpa doa Nabi Allah Nuh. Okey. Buka surah Nuh ayat 27. Ya. Waktu kita berjalan dengan pantas, tak apa, pelan-pelan ni kita belajar. Hari ni kita dapatkan kesimpulan cerita dia. Okey. Supaya tuan-tuan tahu kisah Nabi Allah Nuh secara kesimpulan lah. Bukanlah terperinci tu, tapi cukup dengan maklumat ni. Tuan-tuan boleh ceritalah. Kalau orang minta cerita Nabi Allah Nuh ni, daripada mula sampai hujung, sampai tamat, boleh ceritalah insyaAllah. Cerita. Okay, sekejap Kita buka surah Nuh. Mana pula surah Nuh? Tak jumpa surah Nuh ni. Okey, surah berapa tuan-puan dalam tuan punya nota tu? 13 Ustaz. Oh, surah 13. Okey. Surah yang ketiga kan? Ya Allah. Letih scroll ni Tak apa. Tangan jadi saksi pada Allah Azza wa Jal. Okey. Kita tengok ayat nombor 27. Nabi Allah Nuh dia cakap apa? Sikit lagi ya. Sabar sikit je. Ayat nombor 26-27. Kalau kita baca dekat sini, sebab apa? Kalau kita baca surah Mukminun kan, kita nampak doa dia macam doa dia macam simple je. Ya Allah, tolonglah aku. Dia orang telah mendustakan aku. Tapi kalau kita belajar kaedah ambil ayat lain, kita akan jumpa Nuh dia cakap apa pada Allah. Tengok ayat 26, 27. Dia cakap, wa qala Nuh Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Dekat sini Nabi Nuh doa. Ayat 27. Tengok doa dia, maksud dia apa? Kita tengok ayat nombor 26, 27. Doa Nabi Allah Nuh dalam surah Nuh. Okey, tengok ayat dia doa apa? 26. Kenapa terjemahan dia tak habis?
Oh, saya minta maaf, terjemahan dia tak cukup tuan-tuan perempuan. Saya terjemah sampai 25 je. Ya, betul ke? Ke surah lain tadi? Saya tersalah tadi. Sekejap. Oh, saya minta maaf tuan-puan ya. Saya tertinggal terjemahan surah An-Nur ni daripada ayat 26, 27 ni. Nanti tuan-tuan cari terjemahan dia. Kalau kita baca dekat terjemahan dia tu, okey, Nabi Allah Nuh ni dekat ayat 25, 26 tu, dia doa supaya Allah Ta'ala musnahkan kaum-kaum tak beriman tu. Dia kata dia orang ni kalau bagi dia hidup, mereka akan menyesatkan umat-umat engkau. Dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah. Itu dalam doa Nabi Allah Nuh. Ustaz, dalam Quran muka surat 571. Surat Surah Nuh. 571. Okey, jazakillahu khairah. Cuba baca terjemahan dia, ayat 26, 27 tu. Ayat Laju sikit. 26 27 ha? Terjemahan dia. Ayat 26 dan Okey. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan walau seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Ayat 27, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak bertahu bersyukur. Okey, kat situ kita nampak kan doa Nabi Allah Nuh, dia minta ya Allah jangan bagi seorang pun hidup. Sebab tu nanti cara doa dia tu Allah akan bagi tak ada seorang pun hidup. Jelas kan? Yang hidup siapa? Yang hidup siapa kat muka bumi masa tu? Orang yang di atas bahtera dia saja. Sebab apa? Kalau dia orang hidup, biarkan hidup, kan? Bapa dia ke, mak dia ke, nanti akan wujudnya generasi-generasi akan mengkafirkan Allah dan sebagainya. Okey, dapat tak bentuk konten doa Nabi Allah Nuh tu? Okey. Sebab tu lepas tu kita baca dekat surah Asy-Syu'ara. Tengok ayat surah Asy-Syu'ara. Buka surah Asy-Syu'ara sekejap, ayat nombor 117 sekejap. Buka surah Asy-Syu'ara. Kita kena laju sikit ya. Okey. Tak apa, perlahan lah. Okey, cuba tengok ayat nombor 117. Tengok ayat nombor 117. Dia doa apa? Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Dia doa lah. Dia cakap, ya Allah. Dia bagi tahu. Ya, perlahan. Nuh berdoa, dia berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Nuh dia mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Okey, dia telah mendustakan aku. Okey, itu surah Asy-Syu'ara ayat nombor 117. Okey, saya minta buka surah Saffat. Surah Saffat ayat 17 ya Ustaz. Ayat apa tadi? Ayat mana? Hak mana? Syuara ayat 17 117. Dekat apa dia? Ayat 117 Asy-Syu'ara. Ya, ayat 117. Bukan 17, 117 ya. 117. Okey. Kita buka surah Saffat. Okey, tak apa. Kalau ada yang terlepas pandang, tolong ulang balik. Tak apa, perlahan kita belajar. Tak perlu terkejar-kejar. Tapi kita dapat satu kronologi sebenarnya ya. Macam mana penceritaan kisah Nabi Allah Nuh. Senang. Seolah-olahnya kita cover 10 surah dah. Okey. Kita tengok surah Saffat. As-Saffat ayat 75-76. Okey, cepat. Kita buka surah Saffat. Okey, perlahan ya, sabar, kita belajar. Belajar ni kena sabar, tak perlu kita habiskan dalam keadaan tergesa-gesa. Okey. Okey, cuba tengok ayat 75-76. Surah Saffat ya, dan nota tu muka surat nombor 21. Tengok Allah mengatakan apa. Walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Dekat sini Nabi Allah Nuh dia berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Allah kata apa? Sesungguhnya Nuh telah berdoa merayu kepada kami, maka kami adalah sebaik-baik memperkenankan doa. Nabi Allah ni doa, Allah kata apa? Kami akan perkenankan doa ni. Jadi kita dapati kan, sebab tu kita jumpa lepas ni, apa yang doa Nuh minta tu, Allah akan tunaikan. Macam mana tak nak bagi seorang pun tinggal, kita akan tengok nanti macam mana Allah tunaikan. Okey, lepas tu saya minta buka surah last sekali, surah Al-Qamar. Maklumat yang berikutnya dalam surah Al-Qamar. Kita buka surah Al-Qamar. Okey. Dalam nota himpunan surah-surah
dia berada pada surah yang kedua. Kita buka suratul Qamar ayat nombor 9, ayat nombor 10. Apa doa Nabi Allah Nuh? Lepas tu apa yang Allah kabulkan doa dia? Allah kata, fada'a rabbahu anni maghlubun fantashir. Allah mengatakan ayat nombor 10 kan? Lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku. Menangkanlah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Okey, dapat. Tapi doa ini diucapkan selepas berapa ratus tahun? 950 tahun. Dalam tempoh 950 tahun. Sabar dia. Okey, jelas kan? Okey, lepas tu adakah doa dia Allah, kalau orang tanya kenapa Nabi Allah Nuh doa sampai, kalau kita baca doa surah Syu'ara tadi kan nampak macam kejam kan? Takkanlah dia tak kesian dekat kaum dia sampai minta semua mati, semua binasa, jangan bagi seorang pun hidup kan. Tapi lepas kita belajar ni memang padan lah, dah berapa ratus tahun lepas tu cakap yang bukan kita dah belajar tadi kan. Lepas tu nak ugut bunuh pula tu, lepas tu mempelekeh-lekehkan azab Allah, cabar pula azab kan. Okey, satu lagi kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut tentang kaum dia. Allah perintah dia buat kapal tu. Okey, jom kita pergi kepada surah kita pergi kepada surah Hud. Okey, kita buka surah Hud. Okey, kita nak pergi kepada doa yang Allah kabulkan. Okay, kita tengok dalam surah Hud sekejap. Kita buka surah Hud, surah yang ke-7 dalam himpunan surah ni. Okey, kita tengok. Patut ke Nuh doa macam tu? Kita tengok jawapan dia. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan kepada dia. Okey. Dah buka? Okey. Saya tunjukkan bukti dia. Apa yang Nuh doa tu sebenarnya memang Allah izinkan. Jawapan dia dekat mana? Tengok ayat nombor 36. Ini jawapan kalau orang tanya kan, takkanlah para Nabi tak kesian dekat umat dia. Kan kita dah cerita, tengok Allah kata apa. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Ini jawapan dia. Okay, sikit lagi ada waktu lagi kan. Jadi kita nak tengok berapa ramai yang beriman, berapa ramai tak beriman. Lagi kita akan sebut. Okay, jumpa dah ayat nombor 36. Surah Hud. Okay, Allah Ta'ala kata apa? Tengok terjemahan dia. Okey, tengok terjemahan dia. Ayat nombor 36. Diwahyukan kepada Nuh, sesungguhnya tidak akan beriman di kalangan kaummu melainkan orang yang telah sedia beriman. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nuh, mereka tu memang tak akan beriman buat selama-lama. Maknanya cakaplah macam mana pun, mereka memang tak akan beriman. Okey, nampak tak? Maknanya apa yang Nabi Allah Nuh doa tu memang doa yang patut didoakan. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu jawapan dia. Mereka memang tak akan beriman di kalangan kau, melainkan orang yang sedia beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata, janganlah engkau berduka cita ya, jangan sedih tentang apa yang mereka lakukan. Okey, kita baru masuk perintah buat kapal lagi. Kita nak masuk satu lagi yang terakhir. Apa nak sebut tadi? Kita nak tengok ayat. Siapa yang beriman dengan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam ni? Okey, siapa yang beriman
dengan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey. Saya minta sekejap saya terlupa. Siapa ingat ayat dia? Yang Allah Ta'ala kata yang beriman dan Nabi Nuh sikit je. Okey, tak apa, kita jumpa ayat. Okey, jangan pergi ke mana-mana. Surah Hud jangan tukar. Okey, tengok surah Hud. Tengok surah Hud ayat 40. Berapa ramai yang beriman, berapa ramai yang tak beriman. Okey, tengok ayat nombor 40. Okey, muka surat nombor, tengok ayat dia. Okey, kita tengok ayat dia. Ayat nombor 40. Okey, muka surat nombor 14. Ayat Al-Quran ayat 40 surah Hud. Kita akan jumpa Allah mengatakan, kita tandakan, gariskan. Allah kata dekat ayat ni. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ini jawapan dia. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Jadi siapa yang ramai ke beriman dengan Nabi Allah Nuh ni? 950 tahun. Jadi jawapan dia ayat 40 Allah bagi tahu apa? Tidak ada yang beriman yang bersama-sama dengannya melainkan sikit je beriman dengan dia. Itu jawapan dia. Maknanya yang sikit itulah yang nanti Nabi Allah Nuh akan bawa dia menaik bahtera tersebut. Ada tak keluarga dia yang ikut? Ada tak keluarga Nabi Allah Nuh yang beriman? Tak ada, Ustaz. Ada tak keluarga Nabi Allah Nuh yang beriman? Tak ada, Ustaz. Tak ada, Ustaz. Ya ke? Ya. Betul tu? Betul lah. Sebenarnya enggak begitu, Bu. Oh, salah lah ya. Ada. Jawapannya ada. Ada tu siapa? Bukti dia. Okey, tak apa. Kita belajar kan? Okey. Jawapan dia, bukalah. Dalam surah Hud ni juga, Allah ada sebut. Ayat 40 juga. Tapi ayat kat atas dia. Potongan ayat dia. Tadi kita ambil ayat hujung kan? Tengok ni last sekali lah. Last sebelum kita berhenti ni. Tengok dekat ayat nombor 40 tu, waktu dia naik kapal. Kita nak tengok yang beriman. Okey. Kita tengok dekat sini. Ni. Dekat ayat ni. Ni dekat ayat ni. Allah kata apa? Allah kata ni. Muatkanlah zaujaini isnaini ni. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Jumpa tak perkataan wa ahlaka? Wa ahlaka ni maknanya ahli keluarga dia. Yang ini yang Allah minta angkut dalam kapal. Ini yang ahli keluargamu, tapi keluarga dia siapa? Sekejap saya akan terangkan. Okey. Mudah je, pelan-pelan kita belajar. Okey. Kita baca dekat ayat terjemahan dia, ayat nombor 40. Allah Ta'ala kata apa kat sini? Allah kata, bawalah di dalam bahtera itu setiap jenis haiwan. Ni nanti saya akan cerita. Tapi syarat dia mesti berpasangan. Berpasang-pasangan nanti kita akan cerita minggu depan. Okey. Dan Allah kata, dan bawalah keluargamu. Nampak kat sini? Maksudnya, keluarga dia ada yang beriman. Dan bawalah keluargamu kecuali ahli keluarga yang telah ditetapkan hukuman ke atasnya, dan bawalah orang beriman. Maknanya, kita tengok baik-baik. Ini penutup untuk belajar pada minggu ni. Minggu depan kita memang tak ulang sikit-sikit sajalah. Maksudnya, manusia yang Nabi Nuh beriman dengan Nabi Nuh ni ada dua jenis. Yang pertama, tulis. Yang pertama, keluarga dia. Ada yang beriman, yang kita sebut sedikit tadi tu kan. Yang sedikit tadi tu, siapa dia di kalangan manusia? Yang pertama, keluarga dia. Okey. Yang kedua, selain keluarga dia. Selain keluarga dia. Maknanya,
Yang ikut Nabi Allah Nuh beriman ni tak ramai. Sikit je. Contoh kalau kita ambil 10% lah contoh. Daripada 10% tersebut, kita bahagikan dua. Bukan bagi dua tu bukanlah sama. Maksudnya ada dua kumpulan. Dalam 10% tu yang beriman tu, ada di kalangan ahli keluarga dia. Okay. Ada bukan ahli keluarga dia. Ini dalil dia. Jelas Dapat tak? Dapat. Boleh ikuti dengan baik. Okey. Lepas tu, kita nak perincikan lagi. Siapa ahli keluarganya yang beriman tu? Yang tak beriman tu siapa? Okey. Yang beriman tu siapa? Yang tak beriman tu siapa? Ahli keluarga dia. Siapa boleh jawapan sebelum kita tutup? Siapa ahli keluarga Nabi Nuh yang dalam himpunan surah ni dia beriman? Ada sebahagian daripada anak dia. Ada daripada sebahagian anak dia. Dekat mana dapat jawapan tu? Tak ingat. Tapi dengar cerita lah. Okey, tak apa. Yang paling penting ahli keluarga dia. Cuma kita tidak tahu yang kita tak tahu kakak dia ke, saudara pun kita tahu juga. Betul tak? Ahli keluarga dia juga. Betul tak? Okay. Tak dinyatakan, Ustaz. Tak dinyatakan, tak dijelaskan. Okey, tapi yang tak beriman siapa? Isteri Anak dan dia. juga ada anak dia. Ya, jawapannya adalah isteri dia dan anak dia, Anak dia. anak lelaki dia tu. Anak Sam. lelaki. Apa nama? Namanya pun Allah tak sebutkan. Ada Yang dalam paling- kitab tu dia kata Sam. Ya, Israel tu. ya, itu dalam kitab yang tak berlandaskan kepada sumber Quran dan hadis lah. Tapi tak apa, nak panggil Sam pun boleh, nak panggil Sam pun boleh, San pun boleh. Dia tak kisah. Yang paling penting watak anak lelaki dia tu memang ada dalam Quran. Okay. Maksudnya, pegang macam tu je. Maksudnya yang tak beriman tu dua. Daripada ahli keluarga dia, isteri dia dan juga anak lelaki dia. Yang beriman siapa ahli keluarga dia? Penutup. Sikit lagi. Lekas. Anak perempuan lah. Kalau anak lelaki Ustaz sebut, maknanya anak perempuan lah. Mana kita tahu dia ada anak perempuan? Yang jantan betina tu. Tak mestinya macam tu. Okey, jawapan dia adalah ibu dan bapa dia. Oh, tapi tak nyatakan Ada. Kat mana tu? Tak Ada. Buka surah Nuh. Buka surah Nuh. Tak apa, kita berkongsi, tak apa. Tak ada betul salah pun. Okey. Kita tengok. Jawapan dia adalah Nabi Allah Nuh, dia doa keampunan untuk mak dan bapak dia. Tengok dekat surah Nuh. Cuba tengok dekat ayat ni. Cuba tengok dekat ayat nombor 28. 28. Last sekali surah Nuh tu kan, ayat 28. Cuma saya tak terjemahkan. Tak ada terjemahan. Dia kata apa? Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Saya minta tolong terjemahkan ayat 28. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku serta sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman dan semua orang yang beriman, laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Maknanya mak dengan bapak dia beriman tak? Yalah Ustaz. Masya Allah. Beriman Ustaz. Astagfirullahalazim. Ya. Alhamdulillah dapat berita baik ini Ustaz. Selama ni kita ingat tak ada tau Ustaz. Oh, ada. Sebab Alhamdulillah. sebab ayat dalam surah yang tadi pun dah sebut jelas-jelas dah. Ahli keluarga dia dan bukan ahli keluarga dia yang beriman. Cuma
Siapa ahli keluarga dia beriman itu, wallahu a'lam, kalau kita baca pada ayat-ayat tu, Nabi Allah Nuh didoakan untuk ibu dan bapa dia. Kata Syekh Solah, ia termasuk di kalangan ahli keluarga dia beriman lah. Okey. Cuma watak bapa dia, watak ibunya tidak disebutkan oleh dinyatakan. Allah di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Tapi yang paling penting, fakta tak boleh ditolak, yang beriman tu sikit je. Yang beriman tu ada ahli keluarga dia, ada bukan ahli keluarga dia. Okey, jadi kita akan berhenti pada maklumat ni. Jadi minggu depan, ya. Kalau orang dah tak beriman tu dah hancur, tinggal orang yang beriman saja. Tak boleh, macam mana, apa nama ni, selepas kisah, lepas Nabi Nuh tu ada lagi orang yang sesat. Oh, iyalah, maksud dia ialah kan umat ni berkembang. Ada yang baik, ada yang tak baik. Maksudnya umat zaman Nabi Nuh tu kan dari zaman kan. Lepas tu kan muncul pula kaum manusia kan berkembang biak, betul? Kembang. Macam kita lah, zuriat, macam contoh zuriat kita kan. Kita dah beberapa keturunan. Ada keturunan yang baik. Lepas tu campur-campur ada yang tak ni. Itu semua adalah fitrah lah berkembangnya. Bukanlah maksud zaman Nuh tu yang kapal berkembang biak tu mereka semua beriman, tak. Itu ada yang sebab itu ada peranan syaitan. Dia kembang, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Hantar lagi Rasul. Sampailah. Sebab tu kalau kita boleh kuasai kisah zuriat manusia ni, kita akan boleh dapat cerita macam mana orang Yahudi boleh ada kat Mekah, kat Madinah. Itu panjang cerita, kita boleh cerita sampai hujung. Cuma isunya, kita tak akan dapat maklumat terperinci pada nama, pada tempat lah. Sebab Allah Ta'ala tidak jelaskan kepada kita. Jadi kita akan berhenti pada maklumat ni, kita akan berhenti pada maklumat yang tak beriman tadi. Yang tak beriman ramai, yang beriman tu sedikit. Jadi kita akan sambung minggu depan, ingat kita akan sambung susunan dia. Apakah doa yang Allah perkenankan kepada Nabi Allah Nuh tu? Apa doa dia, dan dia kena buat apa, dan lepas tu apa yang berlaku. Maka akan tamatlah kisah Nabi Allah Nuh. Jadi saya minta maaf ya kepada pihak Asarul Amalah kerana masih lagi pada pagi ni kita tak dapat nak menghabiskan keseluruhan kisah Nuh dalam suratul Mu'minun, tapi sekurang-kurangnya kita akan mendapat jawapan kenapakah peletakan kisah Nabi Allah Nuh ini di awal-awal kisah dalam suratul Mu'minun. Dekat mana kita boleh jadi orang yang beriman dengan tahunya kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Jadi insya-Allah minggu depan kita cuba untuk menghabiskan. Baik, ada mana-mana pertanyaan? Boleh ikuti tak? Jelas? Jelas. Boleh, Cuma Boleh Ustaz, insya-Allah. Amin. Okay. Okey. Pada maksudnya in between antara Nabi Adam dan juga Nabi Nuh tu, di hujung-hujung tu Allah utuskan Nabi Nuh tu because of kerana disebabkan kesyirikan tu dah di muka bumi dah melampau, dan Nabi Nuh adalah utusan yang utama, diutuskan sebagai nabi dan rasul kan. Betul. Daripada Adam dengan kisah Habil dan Qabil itu semua, rentetan peristiwa itu sampailah ke Nabi Nuh. Nak faham kronologi itu daripada, maksudnya kan kalau tak kita dah fahamkan sama hari ini daripada Nabi Adam tu stop sekejap, Nabi tu maksudnya tak ada agama sebelum tu kan. Tapi dia Ustaz cakap tadi, satu agama, satu bangsa kan, satu bangsa di zaman Nabi Adam tadi. Nuh diputuskan kerana berlakunya lah kesyirikan terhadap Allah dan yang melampau, dan Allah hantar Nabi Nuh. Okey, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jazakumullah khair. Okey. Jadi kita sambung nanti minggu depan. Minta maaf ya, kekurangan, kelemahan, mungkin penat sikit pagi ni nak mencatat ya. Sepatutnya saya sediakan, tak apa, kronologi tu nanti saya cuba lakarkan di dalam PowerPoint, nanti saya cuba kongsikan lah.
Kalau siapa yang boleh buat balik semula apa yang kita telah sebutkan pagi ni, kalau boleh buat dulu, nanti tunjuk kat saya, mungkin kita boleh kongsi nanti kepada rakan-rakan kita yang lain. InsyaAllah. Okey. Jadi saya serahkan majlis kepada Ahsanul Amalah, Kak Syida, untuk penutup dia. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan katsira atas perkongsian ilmu pagi ni. Yang the main point hari ni kita orang dapat tahu bahawa ada di kalangan ahli keluarga Nabi Nuh yang beriman itu ibu bapa dia sendiri, dan juga doa yang diamalkan. Sebenarnya kita dah amal doa ni Ustaz, tapi kita tak perasan doa tu sebenarnya. Subhanallah, doa Nabi Nuh sebenarnya, subhanallah. Alhamdulillah Ustaz, atas perkongsian pagi ni, doakan mudah-mudahan Allah menimpakan rahmat dan kurnianya untuk kita istiqamah ke akhirnya dengan Al-Quran, insya-Allah. Betul Kak Syida endkan sesi pagi dengan lafaz tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih.